Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya Nabi al-Karim wa sahabatul kiram wa jami'il muslimin wal muslimat wal mu'minin wal mu'minat al-ahya'i minhum wal amwat. Al-Fatihah. Auzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Arrahmanir rahim. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim. Ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Mari sama-sama kita mukadimahkan majlis ilmu kita dengan berselawat pada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Alhamdulillah, salatan wa salaman ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahu wa walah. Sahibul fadilah Tuan Imam, ajutan kuasa Pusat Pendidikan Al-Barakah, muslimin muslimat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala sekalian. Salam hujung minggu buat semua. Moga sihat wal afiat lah. Bertemu sekali lagi kita pada pada malam. Bulan ni kerap bertemu ni. Esok satu lagi ada soalan pada pagi esok. Jadi kita masih lagi bicarakan kitab buku kecil 40 hadis peringatan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kepada umatnya. Kita sampai ke hadis ke berapa dah? Hadis ke berapa? Ya. Berapa? 32. Muka surat 32. Hadis ke 32. Hadis ke 36. Hadis ke 31. Dah mana satu? Muka surat 39. Muka surat 39. Baik, hadis ke 32. Bismillahirrahmanirrahim. Hadis yang diriwayatkan oleh Imam Ahmad daripada Sayyidina Abi Darda radhiyallahu ta'ala anhu wa arda. Sayyidina Abi Darda ni antara sahabat Nabi yang sangat low profile. Dia ada isteri yang digelar sebagai Ummu Darda. Abi Darda ni disaudarakan oleh Rasulullah ketika mana peristiwa hijrah dengan Sayyidina Salmanul Farisi. Jadi saudara dia ialah Salmanul Farisi. Siapa dia Salman Al-Farisi? Salman Al-Farisi riwayat mengatakan umurnya mencecah 150 tahun, panjang usia dia. Salman Al-Farisi yang perkenalkan Khandaq. Khandaq ni parit dalam peperangan Khandaq, ditawarkan ataupun dicadangkan kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dalam perang Ahzab. Khandaq ni perang Ahzab, dan bersatu seluruh orang kafir untuk menentang Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Baik, kata dia Rasulullah sallallahu alaihi wasallam telah bersabda, du'aul mar'il muslim mustajabun li akhihi bi zahril ghaib. Doa seorang muslim bagi saudaranya sesama Islam di belakang mata, maksudnya tanpa pengetahuan saudaranya itu, maqbul oleh Allah Subhanahu wa taala. Maqbul, ma mana maqbul? Diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Kita tengok sahabat kita susah, dia kata anak dia ada masalah, suami dia ada masalah, dia ceritalah pada kita. Kita pun bangun malam ataupun kita lepas solat, kita kata ya Allah tolong bantu kawan saya ni, nama dia sekian-sekian. Kita tak cakap sepatah pun kepada dia, cuma kita doakan untuk dia. Kalau siapa yang pernah buat macam ni, terbaik, kata boy, terbaik. Qala al-malaku, maka akan berkatalah malaikat yang diwakilkan di hujung kepalanya. Sebab setiap kita ni ada malaikat yang menjaga kita, seperti mana Ustaz Halim Din sebut pada hari apa tu? Hari Rabu itu. Kalau ingatlah. Walaka, maka malaikat akan sebut amin. Amin maksudnya ya Allah terimalah. Kalau amin yang amanah, yang jujur. Amin yang ya Allah istajib du'ai, ya Allah terimalah doa saya, ataupun istajib doa ana, terimalah doa kami. Walaka, dan bagi kamu bimisli dhalik, apa yang kamu minta untuk saudaramu.
Saudara kamu sakit, kita minta pada Allah supaya dia sembuh. Allah kata, mu akan dapat juga kesembuhan tersebut. Jadi ini salah satu tips kepada kita, kalau nak sesuatu yang dimustajabkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala, kita kena rajin doa untuk saudara kita. Saya doa Ustaz, tapi samir je, janganlah risau. Sebab kita kadang-kadang suka minta pada Allah, kita perintah Allah suruh dapat segera, tak boleh. Kata Imam Ibn Atta'illah As-Sakandari dalam kitabnya Al-Hikam, la yakun amadil ata, jangan disebabkan lambat pemberian Allah apa yang kamu minta, mujiban liyasika, menyebabkan kamu rasa putus asa dengan Allah. Kita tak boleh putus asa dengan Allah. La tayasu min rahmatillah, tak boleh putus asa dengan rahmat Allah Subhanahu Wa Taala. Pengajaran pada hadis, Rasulullah SAW beri ingatan kepada umatnya dengan kaedah untuk sesuatu doa diterima oleh Allah dengan mendoakan kepada saudara kita tanpa mereka ketahui. Dah Ustaz, kalau saya cakap tak jadi. Tak payah cakap lah. Tak payah cakap. Ingatan ini diberikan kerana terkadang kita tidak mahu mendoakan kebaikan untuk orang lain, melainkan kita hanya minta untuk diri kita sahaja. Sedangkan Islam mengajar umatnya agar mencintai saudaranya seperti mana mereka mencintai dirinya sendiri. Boleh ya tuan-tuan? Boleh beramal agak-agak? Macam lemah je. Boleh ke tak boleh? Boleh, insya-Allah. Tak kira lah siapa dia, yang kita suka ke yang kita tak suka. Yang kita tak suka tu lagi mustajab doa. Apa Ustaz? Saya tak suka dia. Sebab kita tak suka dia lah. Kita dah belajar, ataupun tuan-tuan mungkin pernah dengar hadis Nabi SAW, orang yang paling baik sekali orang dapat menyambung silaturrahim. Silaturrahim tu paling hebat sekali. Yang ketiga, jangan beratkan lidah kita untuk sentiasa mendoakan kebaikan untuk saudara kita, tak kira saudara sedarah daging atau saudara seagama. Mana dalil dia? Dalilnya kita baca dalam semayang kita, ataupun dalam salam kita. Waktu kita semayang, kita bagi salam, Assalamualaikum warahmatullahi, bagi belah kanan. Kita bagi salam sejahtera kepada kamu keseluruhannya sebelah kanan. Tu sebab pentingnya solat jemaah. Solat jemaah ni kita boleh bagi salam daripada hujung ke hujung, dapat salam kita. Lepas tu kita doa untuk orang mukmin. Tengok khutbah Jumaat, bila khatib sebut Allahumma ghfir lil muslimina wal muslimat, tu doa khatib. Dah boleh dah kita duduk bawah tu amin. Doa untuk dia tu. Doa ni salah satu rukun dalam khutbah. Tak baca doa, tak sah khutbah dia. Dia kena baca paling kurang Allahu fil muslimina wal muslimat. Dia kena baca doa. Maka kita di bawah, walaupun ada sebahagian ulama mengatakan tak perlu sebut amin, sebab itu doa daripada khatib. Khatib yang tugasnya untuk berdoa. Tapi bagi kita di bawah boleh, cuma tak sah beria benar amin tu. Amin, amin, kuat-kuat tak payah. Slow-slow cukup. Perlu tak tarik tangan? Maka di sini khilaf ulama lah. Ulama kata kalau belah perak ni jenis tak akad tangan. Ada sebahagian akad tangan, sebahagian ni tak akad tangan. Di tempat saya di Pahang, mereka akad tangan. Jadi kalau saya mari ke Perak, tengok orang tak akad tangan, tak sah kita kata bid'ah ni. Hanya gitu. Kita kena relax. Relax brother relax. Ni tak salah sikit pada tempat orang tu, kita kata ni tak betul, ni tak betul. Ni benda macam ni lah yang tak betul sebenarnya. Tak, kita anggap kita betul, rupanya kita tak betul. Baik, hadis ke-33. Hadis diriwayatkan oleh Sayyidina Abi Hurairah radhiyallahu taala anhu, daripada riwayat daripada Al-Hakim daripada Sayyidina Abi Hurairah. Qala Rasul sallallahu alaihi wasallam, "Ragima anfun rajulun", jatuh kehinaan kepada seseorang, "Dzukirtu indahu", disebut namaku di sisinya. Kita dengar ustaz-ustaz, tok-tok guru sebut telah bersabda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kita lengung gitu, tak sebut pun sallallahu alaihi wasallam. Ni dengar hadis ni. Dengar hadis ni Nabi sebut macam mana. Saya selalu tegur anak murid saya di sekolah, di Baitul Diyat, supaya meringankan lidah kita untuk berselawat pada Nabi Muhammad. Bila terdengar sebut Nabi Muhammad, sebut sallallahu alaihi wasallam. Kan kita dah belajar, Nabi kata man salla alayya marrah, siapa selawat pada aku sekali je, sallallahu alaihi wasallam, selawat sekali, Allah selawat pada dia berapa kali? 10 kali. Selawat Allah pada kita maksudnya apa? Allah ampunkan dosa kita 10 kali. Macam mana kalau ustaz depan ni, ustaz pula penuh setiap hari sekat room, atur jadual dah. 30 hari 30, tak termasuk subuh, tak termasuk duha, tak termasuk benda lagi. Ada soalan ada macam-macam.
Dan disebut Nabi Muhammad tiba-tiba kita buat bodoh gitu. Jadi jangan. Nabi kata raghima anfun, rugi sangatlah kita ni. Rugi sangat. Ataupun jatuh kehinaan. Falam yusalli alayya, disebut namaku di sisinya, falam yusalli alayya, dia tak selawat pun ke atas aku. Wa raghima anfun rajulun, jatuh kehinaan bagi seseorang. Dakhala alaihi Ramadan, yang mana bertemu dengan Ramadan. Ramadan sekitar 107 hari lagi. Tak lama dah. Tak lama dah Ramadan. Tahun baru pun tak lama, nak masuk Ramadan pun tak lama. Maka jatuh kehinaan bagi seseorang yang bertemu Ramadan, thumman salakha qabla an yaghfara lah. Berlalunya Ramadan, Allah tak ampun dosa dia. Allah tak ampun dosa dia. Dia puasa macam orang lain puasa. Lebih teruk pada tu lagi. Dia bangun malam, tapi Allah tak ampun dosa dia. Rupanya dia puasa bukan sebab nak dapat redha Allah, nak daya. Target dia tahun ni puasa daripada 80 jadi 60 je. 20 kg nak hilangkan. Dia bangun malam sebab apa? Sebab nak tunjuk kau orang. Buat live. Semayang malam buat live. Guys, ada macam-macam. Bukan sini, di tempat lain. Wa raghima anfun rajulun adraka indahu abawah. Jatuh kehinaan bagi seseorang yang telah tua kedua ibu bapanya. Mak bapak dah tua, falam yudkhilahul jannah, tapi tak dapat masuk syurga sebab derhaka mereka kepada kedua orang tua dia. Ada mak ayah tapi tak sempat mendapat maghfirah daripada Allah sebab derhaka ia kepada kedua ibu ayah dia. Kalau cerita bab ibu ayah ni, saya tak apa nak boleh sangatlah. Sebab saya pun dah lama tak ada mak ayah ni. Saya ni anak yatim piatu, tuan-tuan macam Allah semua. Yatim lagi piatu. Yatim piatu sebab tak ada mak, yatim sebab tak ada ayah. Kalau orang kata tak ada mak tu yatim, tak betul. Yatim ni sebab tidak ada bapa. Baik. Jadi siapa yang ada mak ayah lagi? Kalau ada lah, mungkin tak ada dah. Tapi kalau ada, pesan kepada anak-anak kita, kamu mak ada lagi ni, kamu kena buat baik dengan mak. Datang ziarah mak di Barakah ni. Datang ziarah mak, bawa pergi jalan ke Sawi Legung ke benda. Bawa jalan mak, jangan duduk sini saja. Raya datanglah, ambil contohnya, datang beraya dengan mak. Pesan supaya kita takut mereka tak sedar. Mereka seronok sana, beronok-ronok dan sebagainya, akhirnya meninggalkan kita dalam keadaan kita tak redha kepada perbuatan mereka. Baginda Nabi SAW memberi 3 peringatan kepada umatnya, yang mana ketiga-tiganya itu dianggap biasa-biasa je, bosku, biasa-biasa je oleh setengah manusia. Setengah lain anggap tu luar biasa, tapi setengah yang lain rasa macam tak ada apa-apa. Rasulullah SAW mengingatkan umatnya agar tidak mencuaikan diri mereka dari berselawat ke atas baginda. Sehingga dalam hadis yang lain, Sayyidina Jibril AS mendoakan kebinasaan kepada sesiapa yang mendengar nama baginda Nabi disebut tetapi tidak mahu berselawat ke atas baginda Nabi SAW. Termasuklah khutbah. Kalau khatib atas mimbar berkata, bersabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, kita kat bawah ni tuan-tuan kena selawat sallallahu alaihi wasallam. Kuat pun tak apa. Baca Quran tak boleh waktu khatib tengah khutbah. Berzikir tak boleh. Ada orang hebat sangat, dia ngaji tinggi kamu ni, 4-5 tingkat bangunan, tak. Berzikir tengah khutbah, astagfirullah, astagfirullah, astagfirullah. Tak boleh, tak boleh. Astagfirullah tak boleh. Subhanallah, subhanallah tak boleh. Tak boleh. Kalau kawan kita bercakap, kita kata, insit, senyap. Tak boleh sebut macam tu. Kalau kita sebut kawan kita, hey, senyap, khutbah tu, faqad lagau, kita tu lagau. Bukan orang bercakap, sama lah bercakap tu awal lagi. Kita tegur dia jangan bercakap pun, lagau. Yang boleh tegur khatib je. Kena pula khatib tak tengok depan, tengok khutbah. Raghima anfun rajulun, apa jenahnya. Kalau dapat khatib macam ni, memang letih lah kita. Dia kena tengok orang bercakap, budak jangan diam, orang jangan bercakap, kena sebut gitu. Itu tugas pegang tongkat. Pegang tongkat bukan takut dia jatuh, dia rebah darah tinggi, bukan. Hentak tu, kalau bising, tak nampak tongkat ni, aku ketuk kamu contoh. Barulah orang terbuka mata. Ini tak tertakluk pada khutbah. Mentang-mentang dalam teks khutbah tak ada tulis, aku ketuk kepala kamu, langsung tak baca. Nak tegur pun tak berani. Sedangkan imam lah, imam seorang yang duduk depan sekali, dia berkuasa besar. Pengurusi masjid pun kalah pada waktu tu. Pada bila? Hari Jumaat lah, waktu dia atas mimbar. Turun bawah, pengurusi masjid memaku baliklah jawatan sebagai pengurusi. Tapi dia atas mimbar, pengurusi kalau bercakap kena tegur pengurusi. Pengurusi yang cakap, saya khatib ni,
kasih ketuk, contoh. Kalau saya sebut tu nama Allah Subhanahu Wa Taala dah. Jadi nak sebut apa hadirin mati Allah Subhanahu Wa Taala sekalian, kalau kita dengar khutbah raya ke apa, tak boleh kita berzikir, tak boleh kita baca Quran, kecuali kita duduk tempat yang jauh daripada tak dengar imam berkhutbah, boleh kita baca Quran, boleh kita berzikir. Tapi kalau untuk selawat pada Nabi ketika mana disebut nama Rasulullah, kita boleh selawat pada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Itu keistimewaan Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Perlunya kita merebut kehadiran bulan Ramadan dengan melaksanakan sebanyak mungkin amal ibadah yang ditunjukkan oleh baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam, bermula dengan ibadat puasa yang sempurna, puasa betul-betul zahir dan batin, bukan selamat hari raya maaf zahir dan batin saja. Puasa pun puasa zahir dan puasa batin. Zahir yang kita nampaklah, jaga mata, jaga telinga, jangan cakap banyak, jangan tengok TV banyak sangat. Kalau puasa je, rancangan benda yang paling popular masakan. Dulu masa saya kecil, chef Wan lah paling popular sekali. Tak ada dah chef 2, chef 3, chef 4, tak ada. Chef Wan. Sedangkan kalau tengok hasil makan, lagi kita tengok benda makan, lagi cepat lapar kita sebenarnya. Tapi sebab tu TV macam mana? Macam tu lah. Cumanya kurangkan. Kalau boleh tak usah tengok TV. Radio dengarlah. Ni dengar lagu raya dah. Baru Ramadan yang pertama. Dan dandung bunyi meracun. Sudah. Baru Ramadan pertama. Kalau setengah shopping komplek hari sebelum Ramadan dah pasang lagu raya dah. Nah. Sebab apa? Itu nak menarik perhatian. Tu teknik dia lah untuk tarik orang mari beli tempat dia. Melaksanakan sebanyak amal ibadat ditunjukkan oleh baginda Nabi SAW, bermula dengan ibadat puasa yang sempurna, membaca Al-Quran, qiyamul lail dan sedekah. Ada 4 perkara dia buat pada bulan Ramadan: as-siyam wal qiyam, as-sadaqah wa qiraatul Quran. 4 perkara yang dia buat pada bulan Ramadan. Yang keempat, jika seseorang berpeluang menjaga kedua orang tua mereka semasa keduanya sudah tua, maka wajiblah mereka menjaga dengan sepenuh hati dan tidak merasakan ibu ayah itu sebagai bebanan kepada anaknya, sehingga ada yang menghindarkan diri daripada berebut-rebut untuk mengasuh ibu dan ayah. Ada setengah gitu, yang mana bila mak ayah dah tua, bila dah tua tak boleh. Tu sebab ada pepatah menyebut ibu ayah boleh jaga beberapa belas orang anak, tapi belum tentu berbelas anak boleh menjaga ibu dan ayah ketika mana mereka sudah tua, apatah lagi kalau sakit. Jadi tuan-tuan Allah Subhanahu Wa Taala sekalian, ni satu benda yang hakiki dan realiti yang berlaku. Kadang-kadang ada yang saya baru ni ada orang tanya saya, tak tahulah kok orang barakah ke apa. Dia kata, "Ustaz, siapa bertanggungjawab jaga mak ayah? Jaga mak suami saya ke kakak dia?" Saya kata dua-dua lah tu anak tu. Tapi siapa yang paling bertanggungjawab? Saya kata mesti anak laki-laki. Saya kata anak laki-laki. Namun dua-dua tetap bertanggungjawab. Macam saya di menantu, Ustaz, wajib ke saya jaga mertua saya? Ini soalan cukup tak bercerdik lah soalan. Saya gerang bertanya macam ni. Saya kata wajib lah, tu mak kita tu. Mertua tu mak kita. Haram mu'abbad, haram nikah selama-lamanya. Walaupun kita bercerai dengan isteri kita, haram kita kahwin dengan mertua kita lepas tu. Kalau kita dah bersama dengan isteri lah. Tapi kalau nikah dengan isteri, tiba-tiba tengok mertua lagi comel, cerai isteri, nikah dengan mertua, tu tak apa, sebelum sentuh isteri. Tapi kalau kita dah sentuh isteri kita, dah bersama dengan dia, maka mak kita tu, mak mertua adalah mak kita. Dah ada kata martabat sama ke macam mak betul? Mungkinlah tak berapa sama, tapi itu mak kita. Kalau saya tak jaga boleh? Saya kata melampau dia ni, saya pelak tu nombor tu. Tak kerti bahasa. Tak kerti bahasa. Kita kata jaga-jagalah. Jaga boleh. Jadi tuan-tuan Allah Subhanahu Wa Taala sekalian, apa yang berlaku? Pepatah orang Manjoi sebut, what you give, you get back. Apa yang kamu bagi, kamu akan dapat balik. Kamu buat gitu pada orang tua kamu, anak-anak kamu akan buat double, triple pada kamu. Kalau bukan anak-anak kamu buat pada kamu, cucumu akan buat kepada mak bapak dia, iaitu anak-anak kamu. Ini benda yang realiti. Hidup kita ibarat roda, sekejap duduk atas, sekejap duduk bawah. Dulu mula-mula saya sampai di Manjoi, umur saya baru 24. Sekarang berapa dah? 41. Walaupun umur baru macam 23 juga. Tak betul? 41 dah. Berubah gigi banyak dah, cabut gigi geraham, cabut 2-3 batang. Nak gigit tergigit lidah, gigit tergigit lidah dah.
Nak sebut apa? Satu masa ni kita akan tua pekun, tua yang sangat tua, anak kita dah besar. Kalau anak kita tak boleh menjaga maslahat kita, jadi macam mana tuan-tuan macam Allah Subhanahu Wa Taala. Ada anak-anak yang beranggapan perkara ni biasalah ustaz, dah mereka dah tua nak macam betul, mereka dah tua nak macam mana? Maka kamu khidmat dengan mereka dengan sebaik mungkin yang boleh kita buat. Habis. Hadis ke-34. Qala Rasul sallallahu alaihi wasallam sahibud daini ma'surun bidainihi fi qabrih. Seorang yang berhutang itu dipenjarakan dalam kuburnya disebabkan hutangnya. Ini orang berhutang. Yashku ila Allah wahdah, dan mereka mengadu kepada Allah bahawasanya dia berada alone, seorang-seorang. Orang yang berhutang dia tak saya bayar. Sini ni insya-Allah tak ada hutang mereka ni. Semua habis bayar hutang mereka dah. Tapi kalau ada hutang, jangan kita buat-buat tak ingat. Tiba-tiba hutang ni nyanyuk tu. Tak benda lain tak ingat. Makan ingat, tidur ingat, benda ingat. Tapi bab hutang, bila saya hutang awak Bila ya? Bila tu sebab dalam Islam suruh kita faqtubu, catat hutang. Yang berhutang catat, yang kena hutang, bagi hutang pun catat. Dua-dua kena catat. Dan kena ada saksi untuk menyaksikan perkara tersebut, takut-takut berlaku penyelewengan dan penipuan. Sahibud daini maghlulun fi qabri. Hadis yang kedua, Nabi kata orang yang berhutang maghlulun, dibelenggu. Tadi maksurun, dipenjara. Ada riwayat yang kedua maghlulun, dibelenggu. Fi qabrihi, dalam kuburnya. Ada riwayat kata diikat kedua tangannya ke batang tengkuk macam ni, dalam kurungan satu dia. Dalam kubur. Orang pun kata macam mana ustaz, Kang dah pakai kain. Dia duk fikir benda zahir saja. Dah pakai kain. Kain apa dia? Kain kapan atau lupa. Kain kapan. Dah gini, macam mana dia letak gini? Tak tahulah, itu Nabi sebut. Bila Nabi sebut, Nabi bohong ke? Tak. Macam ada kata Rasulullah, wahai sahabatku, kalau seseorang bangun daripada tidur, jangan dia masukkan tangan dalam qadah. Qadah ni bekas. Orang Arab dulu dia ada bekas, tepi katil dia kat dapur dia ada bekas. Jangan celup tangan kamu dalam tu. Sebab kamu tak tahu aina bakat, kat mana tangan kamu landing waktu tidur tadi. Kita ingat tangan kita landing kat mana? Macam-macam kita buat. Maka ada seorang sahabat kata, saya tahu tangan saya dekat mana. Dia peli Rasulullah SAW. Ada seorang lelaki-lelaki. Maka Allah takdirkan dia macam mana. Dia bangun tidur pagi esoknya, tangannya berada dalam lubang punggung dia. Lubang punggung, melekat ke lubang punggung. Allah balas secara cash, bukan hutang. Allah bagi pada dia. Pengajaran pada hadis, baginda Nabi SAW beri perkhabaran sebagai ingatan kepada umatnya tentang kesusahan yang akan dihadapi oleh sesiapa yang berhutang dan tidak melangsaikannya. Itu sebab orang yang bagi hutang tak sahlah segan minta pada kawan kita yang berhutang. Mungkin dia terlupa betul. Tak, sebab dia kata ada penyakit keturunan, bab hutang je dia lupa. Maka kita ingatkan, Minah, kamu hutang dengan saya dulu, beli kitab. Ingat tak? Bila? Kira-kira 40 tahun. 40 tahun memang lupa. Namanya yang dekat-dekat ni. Kalau kita RM10 tu kira halabala lah. Tapi kalau banyak tu mungkin terasa jugalah. Dan kadang-kadang orang berhutang ni, dia bila kita minta hutang, dia jadikan kita musuh pula. Dia akan jadikan kita musuh. Masam mukanya, jumpa kita pun tak bertegur. Kenapa tak bertegur saya? Aku macam tak nampak lah kamu. Contoh. Contohlah. Bukan di sini, tempat lain. Dan ini betul, realiti. Dalam dua hadis di atas jelas kepada kita keadaan orang yang berhutang dalam kubur amatlah menyedihkan dan memilukan. Tinggal keseorangan dengan penuh kepayahan jika ahli waris tidak mahu menyelesaikan hutang-hutang mereka. Kena sedar. Itu sebab dalam bab faraid, bila mati seseorang urus jenazah. Yang kedua, bayar hutang dia, pakai duit si mati. Kalau kita tak bayar hutang mak ayah, suami, isteri, anak-anak kita, dalam kubur dema ni, dua hadis baca. Maksurun, kena penjara. Maghlulun, kena belenggu. Dalam riwayat lain, roh mereka tergantung sampai dibayarkan hutang-hutang. Dan kita nak tak suami kita dalam kubur gitu? Kita senang-senang duduk makan KFC, jangan makan. Muqata'ah, di boykot. Kita sedap makan mi goreng, mi hailang, cakui tiaw special macam-macam. Suami kita gedung-gedang kena pukul dalam kubur. Sebab kita pakai duit harta pusaka dia, kita tak bayar hutang dia. Ini masalah besar. Very big problem kata orang Manjun. Dalam dua hadis banyak, jika kita berhutang jangan culah untuk membayarnya. Dan jika kita tidak mampu maklum kepada pemiutang agar hati pemiutang itu tenang dan tidak sakit hati dengan kita. Kalau kau orang
Kita tak boleh nak bayar. Kita kan bola sepatah. Minta maaf lah mak, saya tak boleh bayar bulan ni. Apa saya bersalin? Nak sebut sepatah lah. Apa saya bersalin ke isi saya bersalin. Supaya orang yang bagi hutang tu dia akan, oh dia ingat hutang aku, cuma dia tak boleh bayar. Bila nak bayar? Bulan depan. Bulan depan tak boleh pula. Tak boleh pula. Apa seorang lagi bersalin juga tak? Tu melampau benar lah. Buatlah contoh yang baik ataupun alasan yang comel sikit. Hadis ke-35, riwayat daripada Sayyidina Abi Umamah Al-Bahili radhiyallahu ta'ala anhu wa ardah. Qala Rasul sallallahu alaihi wasallam, sahibul yamin amirun ala sahibis shimal. Malaikat sebelah kanan, malaikat raqib, adalah ketua bagi malaikat atid. Dah malaikat ni duduk atas bahu kita ke? Allahu a'lam. Cuma malaikat ada belah kanan, ada belah kiri. Dah ustaz, malaikat raqib atid ni seorang je ke yang menjaga kita semua? Tak. Dia ada ketua. Macam Malik ni malaikat jaga neraka. Dia bukan seorang, dia ada bawah dia, gang-gang dia lah, bawah dia. Maka sama juga betul macam Allah dengan para malaikat. Mereka ada jumlah tertentu yang menjaga kita. Fa idza amila al-'abdu, maka apabila amila al-'abdu hasanatan katabaha lahu sahibul yamin bi 10 amsalha. Bila mana seseorang melakukan kebajikan, malaikat raqib akan mencatat bagi dia 10 pahala. Dia buat satu amal soleh. Hari ni ada kuliah, hari ni mari semayang maghrib berjemaah, semayang isyak berjemaah, malaikat raqib tulis 10 markah bagi. Wa idza amila sayyi'atan, apabila dia melakukan dosa, buat silap, buat dosa, buang sampah merata-rata tak, ataupun disepak pasu barakah ni, pasu menyusah disepak dah. Disepak situ, maka fa arada sahibu shimali an yaktubaha, ketika mana malaikat atid nak tulis, maka malaikat kanan kata amsik, relax lu, jangan tulis lagi, amsik. Fayumsiku an 7 sa'atin minan nahari. Ini riwayat ada mengatakan tahanlah, maka ditahan daripada dicatat selama 7 jam pada waktu siang. 7 jam tak catat lagi, malaikat tak catat. Baik, fayumsiku an 7 sa'atin minan nahar fa in istaghfarallahu minha. Jika sekiranya orang tu bertaubat kepada Allah, istighfar, astagfirullah, saya sepak pasu tadi, pergi betul balik, mujur tak pecah. Kalau pecah dia beli dekat mana-mana nursery, beli ganti pula. Khabar pada penghulu Al-Barakah, saya telah sepak pasu dalam keadaan stres tadi. Stres, datang lewat barakah, duduk belakang sekali, biasa duduk depan sekali, kuliah duha contohlah. Jadi hadirin mati Allah Subhanahu wa taala sekalian, maka ketika tu lam yuqtab alaihi syai', tidak dicatat ke atasnya sesuatu pun kalau dia sempat istighfar. Wa in lam yastaghfir, tapi jika sekiranya dia tak istighfar, lantak kamu lah, kamu tukang kebun ada, biar dia baikilah. Fa in lam yastaghfir kutiba alaihi sayyi'atun wahidah, ditulis satu je dosa pada dia. Ini hadis yang diriwayatkan oleh Imam Al-Baihaqi. Baginda Nabi SAW memberi ingatan kepada umatnya bahawa segala amalan yang mereka lakukan akan dicatat oleh malaikat raqib dan atid. Jadi tuan-tuan sekalian, kita nak lari kat mana? Ainal mafar, kat mana kita nak lari? Setiap amal yang kita buat, sama ada baik ataupun jahat, ada malaikat itu kan tengok, dan dia tidak boleh dirasuah walaupun 1 juta, 2 juta, tak boleh, tak ada siapa. Maka bagaimana kita nak lari daripada segala amalan yang kita lakukan sejak daripada kita baligh sampailah kita bertemu dengan Allah Subhanahu wa taala nanti. Telah dijelaskan oleh baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam, setiap manusia tidak akan terlepas daripada terlupa dan melakukan kesilapan dalam hidupnya. Namun sebaik-baik orang yang melakukan kesilapan adalah dengan segera bertaubat kepada Allah. Tak sah tangguh taubat. Ada orang tangguh, tak payah, tunggu pencen dulu lah, tunggu sabarlah, baru 60 dah pencen, dia kata baru 60, tunggu 70, awak taubatlah, tunggu 70, dah 70, sabar, ada kawan aku 90 baru bertaubat, tunggu 90, tak dan 90 mati. Maka jangan tangguh bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala. Allah yang Maha Pemurah memberi ganjaran kepada hamba-Nya dengan satu ganjaran jika mereka berniat untuk melakukan kebaikan. Niat dapat 1 pahala. Jika mereka benar-benar melaksanakannya, Allah akan berikan kepadanya ganjaran sebanyak 10 pahala. Niat nak bawa RM1 dan dia nak letak dalam tabung, contohnya. Dia niat nak bawa, dapat dah 1 pahala. Dia bawa sungguh RM1, datang tabung dia letak, dapat 10 pahala. Allah Subhanahu wa taala, itu ganjaran
yang Allah SWT beri. Adapun jika hamba-Nya berniat ingin melakukan kejahatan, ianya tidak akan dicatat lagi sebagai satu dosa. Akan tetapi jika dia melakukan dosa tersebut, maka akan diberi hanya satu catatan dosa, itu pun akan dipadam oleh Allah Subhanahu wa taala oleh malaikat jika mereka kembali bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala. Kita ni kalau ada banyak dosa, tuan-tuan haji, puan-puan hajah sekalian, yang pernah kita buat, syarat taubat kita tinggalkan dosa yang pernah kita buat tersebut. Tak sah cerita pada orang. Ni seperti mana saya sebut sebelum ni lah, tak sah cerita pada orang dosa yang pernah kita buat. Lebih-lebih lagi dosa melibatkan kepada hukum-hukum Allah. Contoh hudud dan kisas, bab zina, bab curi. Tak tahu cerita orang, aku dulu kuat aku curi. Tak payah cerita. Walaupun kita dah bertaubat kepada Allah, tak sah cerita. Pulangkan hak orang yang kita ambil dan bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala. Kalau kita pernah berzina, wa yazbillah min zalik, taubat kepada Allah Subhanahu wa taala, tak usah cerita pada orang lain. Moga kita dosa kita dengan Allah Subhanahu wa taala sahaja, jangan kita dedahkan kepada orang lain. Hadis ke-36 tu saya tak baca sebab ada kesilapan surat penulisan hadis tu, nanti kita akan bagi pada pertemuan akan datang. Hadis ke-37. As-siyamu wal Qur'anu yashfi'ani lil 'abdi yawmal qiyamati yaqulu as-siyam ay rabbi inni mana'tuhu at-ta'am wash-shahawati bin-nar فشفعني فيه ويقول القرآن ربي منعته النوم بالليل فشفعني فيه فيشفعاني. رواه البيهقي daripada Sayyidina Abdullah bin Umar radhiyallahu taala anhuma. Nabi berkata, Nabi bersabda, as-siyamu wal Qur'anu, puasa dan Al-Quran, yashfi'ani, akan memberi syafaat buat hamba yaumal qiyamah, pada hari kiamat. Saya tahu tuan-tuan haji buat haji ni rajin puasa sunat Isnin Khamis, hari-hari putih. Dan kemudian puasa pula, mana-mana ada puasa je mesti dah nak puasa. Tak. Maka tuan-tuan Allah Subhanahu wa taala sekalian, dan kuat baca Quran. Kita kenal lah orang perempuan khususnya kuat baca Quran. Nah, saya kenal mak mentua saya, orang-orang yang perempuan kuat baca Quran. Nah, jadi orang lelaki pun kuat juga baca Quran. Kadang-kadang kuat tengok orang baca, dia tak baca pun. Nah, orang kan lelaki sini, lelaki yang lain, Melayu terakhir. Yashfi'ani lil 'abdi yaumil qiyamah, dua-dua akan dibagi syafaat kepada seorang hamba pada hari kiamat. Yaqulus siyam, maka berkatalah puasa, ai Rabb, wahai Tuhan, aku telah menahannya daripada makan dan syahwat pada siang hari, maka izinkan aku memberi syafaat kepadanya. Sebab apa? Dia puasa pada siang hari, aku berjaya tahan dia, maka tolonglah bagi syafaat kepadanya. Al-Quran pula berkata, wahai Tuhan, aku telah menahannya daripada tidur pada malam hari. Ada suruh baca Quran pada waktu malam. Malam ni bukan maghrib isyak, itu bukan yang tu. Malam ni bangun malam tu qiyamul lail. Qiyamul lail ni bukan sekadar untuk bangun solat, termasuk juga dengan membaca Al-Quran Karim. Sayyiduna Uthman bin Affan radhiyallahu anhu, dia mengkhatamkan Al-Quran pada salat witir dalam satu rakaat saja. Macam mana dia mengkhatamkan? Allahu a'lam. Tapi memang itulah sirah yang menunjukkan bahawa betapa hebatnya para sahabat Nabi SAW dengan menghidupkan pada waktu malam. Kita sanggup sengkang mata mengantuk, kita baca Quran juga. Ini memang terbaik sungguh lah. Terbaik sungguh. Dan tak usah cerita pada orang amalan yang kita lakukan. Tak usah. Biarlah orang lain tahu sendiri tanpa kita khabarkan kepada orang lain. Pengajaran pada hadis Nabi SAW, baginda Nabi SAW memberi ingatan kepada umatnya kepentingan dua ibadah yang utama, iaitu berpuasa dan membaca Al-Quran. Puasa dan Al-Quran boleh menjadi penyelamat buat sesiapa yang setia dengannya, sama ada setia dalam melaksanakan ibadat puasa yang wajib atau sunat, serta istiqamah mengisi masa-masa mereka dengan membaca Al-Quranul Karim. Kan kita ada satu mushaf, biar mushaf tu kita kekal setia dengan dia lah sampai kita meninggal dunia, kalau boleh nak. Kekal yang tu sampai lunyai pun tak apa, sebab menjadi bukti kita. Ni dak Quran saya banyak Ustaz, rugi saya tak guna semua, terpulang kepada masing-masing. Tapi ada setengah orang kalau dia pakai satu tu, dia akan setia sampai satu pun sudah. Dia akan baca sebab dia jadi macam dah Mashin macam mahir sangat dengan Quran. Padahal sama je Quran lain, cuma sebab dah biasa dengan benda tersebut. Ganjaran bagi orang berpuasa dijelaskan dalam banyak hadis, antaranya puasa itu untuk Allah dan Allah sahaja yang akan beri ganjarannya. Manakala keutamaan membaca Al-Quran dengan satu huruf sahaja, Allah akan memberi ganjaran dengan 10 pahala. Bayangkan betapa mudahnya memperoleh pahala dengan hanya baca Al-Quran Karim. Duduk saya saja. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Berapa kalimah dia? Ba, Sim, Mim.
alif lam lam ha, alif lam ra ha mim nun, alif lam ra ha mim ha ya mim. Tu 18, tu 19 untuk tak termasuk syaddah. Syaddah tu ada 2 huruf situ. Tak termasuk Rahman, ada alif maksurah. Campur-campur dekat 25 atau 23 huruf ada kat situ. 230 pahala dapat. Alif lam mim 30. Alif lam mim. Jangan sudah alif lam mim, pacarah alif lam mim. Samalah dzalikal kitab la raiba fih. Pahala banyak yang Allah SWT berikan kepada kita. Dan mana ruginya? Nah. Dia kata rugi saya Ustaz terlepas sinetron. Itu tak rugi, itu keuntungan. Ni tengok sinetron yang berat dah. Tiba-tiba. Perlunya kita istiqamah dalam menyebut peluang-peluang yang ada sementara kita masih lagi mampu melakukannya dan masih lagi bernyawa. Masih lagi ada nyawa, boleh kita buatlah apa segala amalan yang telah disebut oleh para ulama kepada kita itu. Hadis ke-38. Tak sempat juga habiskan hadis. Nabi SAW bersabda, sab'atun yuzilluhumullah, ada 7 kelompok manusia yang dinaungi oleh Allah ke atas mereka, fi dhillihi, di bawah naungan Allah, naungan arash Allah, yauma la zilla illa zilluh. Atau bukan zillah tu, zilluh, lam tu baris depan. Ada 7 kelompok manusia yang akan duduk di bawah arash Allah di akhirat nanti. Arash ni, kata Syekh Hisham Kamil, ai saqful jannah. Arash Allah iaitu atap kepada syurga tu sendiri. Ada orang tafsirkan arash Allah ni Allah duduk atas tu. Tak betul. Siapa kata Allah duduk atas arash, itu tak betul. Allah wujud bila makan. Allah wujud tidak bertempat. Laisa kamislihi syai' wa huwa as-sami'ul basir. Kita tak sama macam Allah Subhanahu wa taala. Jangan kita bayangkan Allah duduk atas arash. Jangan apa gitu. Cuma besar mana arash Allah? Wallahu a'lam. Terrujuk dalam surah Al-A'la, sabbihisma rabbikal a'la. Ayat pertama bila kita baca sabbihisma rabbikal a'la, sunat Imam Mujahid kata sunat kita sebut subhana rabbiyal a'la selepas ayat yang pertama. Sabbihisma rabbikal a'la, subhana rabbiyal a'la. Sebut gitu. Sama ada kita baca jadi imam, kita baca sendiri-sendiri, sebut subhana rabbiyal a'la. Itu sebagai sunat disebut oleh Imam Mujahid kepada kita. Ada seorang malaikat, malaikat ni dia menghitung, nak hitung jarak besarnya arash Allah. Maka Allah berikan masa dia, ada riwayat ni, riwayat Israiliyah. Riwayat Israiliyah dia ajar di baginda Nabi, kalau betul kita boleh terima. Kita tak boleh kata Israiliyah ni tak betul semua. Sebab ada yang betul, ada tak betul. Maka malaikat ni ditugas, dia minta sendiri kepada Allah untuk ukur arash Allah besar mana. Maka Allah bagi masa dia alfain. Nah, bukan alfain, 20,000. Ishrina alfa sanah, 20,000 tahun terbang. Dia terbang daripada starting terbang, tak jumpa tempat starting balik, tak jumpa lagi. Maknanya besar sungguh. Sampai dia kata subhana rabbiyal a'la, maha suci Tuhan yang maha tinggi. Sebab hebatnya, besarnya arash Allah Subhanahu wa taala. Maka Syekh Hisham Kamil mengatakan arash Allah ini iaitu atap kepada syurga yang bakal kita duduk satu masa nanti, insya-Allah. Insya-Allah. Baik. Kita baca sikit lepas tu kita tamatkan insya-Allah. Ada 7 kelompok yang akan duduk bawah arash Allah itu. 7 kelompok. Yang pertama kata Rasulullah, imamun adilun, pemimpin yang adil. Yang kedua, wasyabun nasya'a fi ibadatillah, pemuda yang membesar dalam ibadah kebaktian kepada Allah. Ni anak-anak cucu kita, kita nak anak-anak cucu kita membesar dalam ibadah kebaktian kepada Allah. Wa rajulun qalbuhu mu'allakum fil masajid, orang-orang lelaki. Ni lelaki ya. Kenapa saya sebut terjemahkan lelaki kat sini? Sebab kata Imam Ibn Hajar Al-Asqalani dalam kitabnya Fathul Bari ketika mensyarah hadis Sahihul Bukhari, dia kata dalam 7 kelompok ni 2 saja perempuan tidak termasuk. Yang lain termasuk belaka. Yang pertama, perempuan tidak termasuk pada peringkat pertama tadi. Pemimpin tertinggi, perempuan tak termasuk. Ini bukan satu nak merendahkan status perempuan, tidak. Tapi peringkat tertinggi. Kalau jadi esko, jadi pengetua, jadi pengarah, tak ada masalah. Tapi kalau jadi PM, menteri besar, perempuan tidak sepatutnya berada di tempat itu.
Sebab Nabi pernah mengatakan tidak akan berjaya suatu negara bila mana diperintah oleh orang perempuan. Itu disebut oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Jadi hakim tadi masalah lah. Yang kedua, perempuan tidak termasuk pada bab untuk pergi ke masjid, ulang alik masjid. Perempuan tidak termasuk. Yang disuruh pergi ulang alik ni untuk orang lelaki saja. Dah perempuan duduk mana Ustaz? Perempuan yang paling bagus salat di rumah masing-masing. Itu paling afdal bagi perempuan. Kecuali ada pengajian, macam duduk pondok, confirm lah pengajian setiap malam ada, kena marilah. Kalau ada nilai tambah, sila datang. Kalau tak ada nilai tambah, solat di rumah lebih afdal. Kenapa Ustaz? Sebab banyak sebab lah. Nanti kita bincang pada bulan depan untuk kita khatamkan sambil makan pulut kuning nanti kat Rus. Habis tak ada. Yang ketiga, rajulani tahabba fillah ijtama' alaihi wa tafarraqa alaihi. Dua orang berkasih sayang. Dia kawan berdua, bertemu kerana Allah, berpisah kerana Allah, bukan sebab sesuatu yang lain. Wa rajulun da'atuhu imra'atu dhatu mansibin wa jamalin. Seseorang yang diajak oleh seorang wanita yang cantik. Termasuk juga orang wanita diajak oleh orang lelaki yang kacak. Zatu mansibin, ada pangkat. Orang perempuan tu ada pangkat, orang lelaki tu ada pangkat. Wa jamalin, dan kacak, dan comel. Wallote, comel, ajak apa? Untuk berzina. Faqala inni akhafullah. Orang lelaki tu kata, saya takut pada Allah. Orang perempuan tu kata, saya takut kepada Allah. Kalau nak buat cara halal, contoh dengan nikah. Kalau nak berzina, taubat lahum, aku takkan buat. Nak contoh. Wa rajulun tasaddaqa bi sadaqah. Seseorang yang sedekah, ni tuan-tuan yang sedekah ni, bi sadaqatin, dengan satu sedekah, fa akhfaha, dia sembunyikan sedekah dia. Bukan letak bawah katil, bukan letak dalam envelope, bukan duduk belakang tangan tu. Fa akhfaha masuk sini, dia tak khabar ke orang. Dia sedekah pada sekolah contohnya. Dia tak cakap ke orang lain, saya tadi tu sekolah tu, saya lah mendermakannya tu, taklah banyak dalam 200,000 je. Dia cerita ke orang. Hebat awak. Macam tu lah, memanglah hebat. Habis tu pahala dia 200,000 tu habaan mansura. Habis. Macam berkecah habis gitu je. Dia kena sembunyikan. Satu lagi banyak bab lah kalau buat sedekah ni. Jangan mengungkit satu. Kita duk ungkit. Ingat sikit Ustaz, ingat sikit saya bagi kat sekolah Ustaz dulu. Ingat Ustaz. Nah, habis. Ataupun dia mencela. Apa asyik minta dengan saya, minta saya, ambil lah. Dia bagi juga, tapi dia cela dulu. Habis, baik tak payah bagi. Kata Allah SWT, sebab sia-sia pemberian kita. Kemudian, wa rajulun dzakarallah, seseorang yang ingat kepada Allah seorang-seorang khalian. Macam puan-puan sekalian, tuan-tuan haji, mungkin ada duduk pondok seorang-seorang, ataupun tak duduk seorang-seorang, duduk berdua, tapi kita tidur seorang-seorang. Nah, maka khalian fafadat ain, dia mengalirkan air mata dia. Air mata ni payah nak mengalir. Tapi kalau orang berjaya mengalirkan air mata dia dengan sebab dosa dia, bukan sebab tengok cerita Hindustan, sebab tengok dosa dia. Dosa banyak sangat saya. Kalau saya tak bertemu lah pusat pendidikan Al-Barakah ni, tak tahulah saya ke mana. Gamaknya tak tahulah, menangis, tidur. Itu contoh. Dia menangis kerana Allah Subhanahu Wa Taala. Orang macam ni akan duduk di bawah arsy Allah satu masa nanti. Syaratnya menangis kerana takut kepada Allah, bukan takut ke hantu. Nangis apa haji aja? Hantu, tak ada apa dah. Takut kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Hadza billahi taufiq. Wa sallallahu ala khair khalqi Muhammad wa ala alihi wasahbihi wa baraka wa sallama. Walhamdulillahil alamin. Dan insya-Allah pada bulan hadapan, bulan 12, kalau panjang umur lah, saya panjang umur, tuan-tuan haji panjang umur, kita akan tamatkan kitab ni dan kita akan masuk buku baru lah insya-Allah dengan izin Allah Subhanahu Wa Taala. Saya bercadang untuk baca kitab Tanbihul Ghafilin. Kalau tak ada lagi kat sini, kalau ada, kita tukar kitab lain lah, yang mana boleh kita buat kepada masyarakat untuk sedikit sebanyak. Dan malam ni ada program besar dekat Taman Meru, jadi siapa-siapa yang boleh drive boleh pergi lah untuk malam semarak Palestin di Masjid Al-Muttaqin Taman Meru, jam 9 sampai 11. Ada ceramah daripada timbalan mufti kita Dr. Zamri, ada juga daripada para asatizah NGO Perak. Kita gabung semua, tak kira parti politik, kecenderungan mana-mana, gabung untuk Palestin. Dan juga ada kumpulan nasyid daripada Sautul Aman. Sautul Aman ni sedap, golongan anak muda yang suaranya sedap dan semangat lagu-lagu dia. Jadi pukul 9 sampai pukul 11. Siapa yang berpeluang pergilah. Tak berpeluang, tidurlah. Betul lah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.